Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) adalah komputer pertama di dunia yang dihasilkan pada tahun 1945. Beratnya dianggarkan melebihi 27 tan serta mempunyai keluasan seperti 2 buah rumah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Tentunya anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, sebentar tadi kita dah belajar bagi subjek pertanian kertas 1 bahagian A, dan sekarang ini kalau anda dapat lihat di sini ataupun di sini, dia menulis itu Road to Success SPM 2020 pencetakan terakhir bagi subjek sains komputer. Saya pasti semua calon-calon yang mengambil subjek ini dah tak sabar-sabar dah. Ata, siapa cikgunya? Kalau nak tahu, ini dia. Ini dia nama yang diberikan, Cikgu Farida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu, saya sukalah cikgu punya yang kat bawah tu apa. Kalau tak pecahkan apa cikgu? Ruyung, manakan dapat sagunya. Iya. Kenapa cikgu memilih perumpamaan tersebut sebagai cikgu punya moto? Okey, sebab kan bila kita nak buat sesuatu, mesti kita kena usaha dulu. Betul. Kan? Kalau kita tak usaha, nak makan pun susah, betul tak? Ya, cikgu. Jadi, apa pun kena usaha. Ya, apa-apa pun usaha hasil. kan? Ya. Usaha tangga Kejayaan. ya. Saya pula mengajar cikgu. Tak apalah. Okay. Cikgu, saya pastikan bagi subjek sains komputer ini ramai yang katanya mengambil subjek ini kan? Ya. Dan apa pendapat cikgu sendiri mengenai subjek ini? Adakah subjek ini sangat senang untuk mendapat keputusan yang cemerlang ataupun ini kalau tak buat latihan ataupun tak ulang kaji, habis calon-calon ni. Apa pandangan cikgu sendiri? Okey, untuk subjek sains komputer ni adalah satu subjek yang baru sebenarnya, bukanlah baru, maksudnya dia rebranding balik pada tahun 2018. SPM pertama dia 2018. Okey. Ya, jadinya 2020 ni merupakan SPM tahun ke-3. Okey. Tapi dah lanjut tahun kan 2021. Okey, dan subjek ini ditawarkan oleh sekolah-sekolah yang menawarkan ICT dulu. Okey, baik. ICT kan. Dan ada sekolah juga sekarang ni tahun ini daripada ASK, daripada Sekolah Menengah Rendah Asas Sains Komputer. Mereka dah sambung sains komputer pada tingkatan 4. Baik. Itu sebab sedikitlah mengenai subjek ini. Cikgu, saya baru perasanlah cikgu. Ata duduk makan birunya. Come on lah. Okey, itu pendapat cikgu mengenai subjek sains komputer. Kita nak tahu jugalah apa pula pandangan-pandangan calon-calon SPM mengenai subjek ini. Atau senang ke susah? Ini dia. Jadi di sini saya berminat dengan bidang sains komputer kerana bidang ini menyediakan kebolehan pasaragan raya tinggi. Maksud dia dalam semua bidang kita pergi memerlukan individu yang mahir dalam penggunaan IT. Jadi saya mengharapkan Didik TV dapat membantu saya untuk skor dalam SPM dari segi tajuk-tajuk berfokus, tips-tips menjawab soalan dan akhirnya membantu kami iaitu pelajar SPM untuk peroleh A+ dalam sains komputer. Dalam topik ni, saya dapat mengetahui tentang kesan-kesan daripada aktiviti yang tidak beretika dalam pengkomputeran seperti aktiviti pengawadaman dan aktiviti cetak rompak. Selain itu, saya juga dapat belajar dan memahami tentang keperluan keselamatan data dalam suatu kerangkaian komputer dan juga langkah-langkah untuk memastikan keselamatan dalam sesuatu data. Alright, itu dia pandangan pelajar mengenai subjek ini. Baik cikgu, di Didik TV kan, kami mengamalkan atau menjalankan protokol kesihatan seperti mana yang anda semua tahu. Kita belum menang lagi, walaupun orang kata kes COVID hari demi hari makin menurun, tapi ingat kita kena sentiasa berwaspada cikgu kan. Sentiasa mencuci tangan, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak. 1 meter. Itu je cikgu cakap kan? Tak apa. Okey, nanti cikgu cakap banyak. Alright cikgu, di sini macam saya cakapkan tadi, kita perlu menjalani kita punya protokol kesihatan yang mana kita harus mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Jadi cikgu Farida, silakan. Okey, dan saya juga akan mencuci tangan saya menggunakan hand sanitizer. Ingat, cuci sampai bersih. Betul cikgu kan? Dan seterusnya bila dah selesai mencuci tangan,
kita boleh buka kita punya pelitup muka dan simpan di tempat yang orang kata bersih dan juga selamat. Macam cikgu, cikgu bawa sendiri Cikgu memang selalu bawa. Kan kita okey. pergi kedai makan ya, takkan kita nak letak merata. Okey, tapi itulah cikgu bawa satu je kan? Untuk saya tak ada ke? Tak cakap daripada awal. Okey. Kalau cakap mesti saya bawa. Ni garang cikgu ni, dia mama. Nampak garang kan? Alright, dan kita pun letak di tempat yang selamat cikgu kan. Kita letak di atas meja. Okey, cikgu dah bersedia cikgu? Ya, insya-Allah. Okey, tapi kita juga nak tahu siapakah sekolah pilihan hari ini. Tapi selepas ini, dalam Road to Success, SPM 2020. Alright, masih menyaksikan Road to Success SPM 2020. Cikgu, dah bersedia cikgu Ya, Jangan risau, saya jaga elok cikgu punya pelitup muka kat atas meja saya ni. Okey, macam tadi cikgu kan, saya ada cakap siapa pula rakan-rakan pelajar kita yang akan bersama dengan kita pagi ni. Katanya daripada SMK Tolak Selatan, Sungai Perak. Ya, SMK ini Tolak dia. Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Oh, seorang cakap. Salam. Wah. Salam. Cikgu, saya takutlah dengan Denny Shaikal tu. Mamat Sado Gedeng. Orang kata gedeng. Okey, cikgu, mungkin boleh perkenalkan anak-anak murid cikgu. Silakan. Okey, anak murid saya yang sebenarnya anak murid saya daripada SMK Tolak Selatan. Okey. Dan saya ada 2 anak murid angkat daripada MTD, Maktab Tentera Diraja. Baik. Okey. Yang pertama Aiman. Mana? Sorry, yang bawah sekali. Oh, bawah sekali. Muhammad Aiman Mustaqim. Okey. Yang kedua Abdul Rashid. Yang ketiga Nur Farisha. Dan yang keempat di ujung sana Irsyad. Dan 2 anak angkat yang bertuah ni Danish Haikal dan juga Ammar. Okey, yang mana mereka ni datang daripada 2 sekolah lah. 2 sekolah. Satu SMK Tolak Selatan. Dia SMK Tolak Selatan. Dan lagi satu Maktab Tentera Diraja. Baik. Okey, semua dah bersedia ke? Dah. Dah. Okey, si Denny Shaikal dengan Ahmad Ashraf dah minum protein shake pagi tadi. Okey, baik. Kalau cikgu dah bersedia, mereka dah bersedia dan saya pasti anda semua dah bersedia. Tunggu apa lagi? Jom kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan subjek Sains Komputer. Silakan Cikgu Farida. Terima kasih Ahmad. Okey, sebelum kita pergi kepada tajuk-tajuk yang kita nak belajar hari ini, jadi kita kenal dulu mengenai tajuk sains komputer. Yep. Okey, mengenai format instrumen pentaksiran. Okey, untuk sains komputer, dia sebenarnya ada 2 kertas. Kertas 1 dan kertas 2 yang membawa markah grade SPM. So pada kertas 1 70% dan kertas 2 30%. Dan kertas 2 ni pelajar-pelajar semua dah selesaikan pada Februari yang lepas. 15 bulan kan. So cerita kertas 2 kita ketepikan, kita pergi pada kertas 1, iaitu pada kertas 1 ni lah yang pelajar-pelajar akan jawab pada SPM yang terakhir kan, paper terakhir 25 hari bulan petang. So kertas 1 terdiri daripada 2 bahagian A dan B. Okey. So bahagian A 50 markah, bahagian B 50 markah. Memang 100 markah tapi dia akan convertkan jadi 70% dan dicampur dengan carry mark 30% yang mereka dah selesaikan pada Februari yang lepas. Okey. So sebenarnya sikit lagi nak bawa sebelum ni maksudnya kalau pelajar skor betul-betul 70% ni dia akan dapatlah insya-Allah A. Amin. Amin. Okey. So kita tengok format dia. Okey, untuk format bahagian A, konstruk yang ditanya ialah lebih kepada mengingat dan memahami. Baik. 20 soalan dengan markah 50 markah. 20 soalan dengan 50 markah. Dan soalannya adalah respon terhad. Tidak ada ABC ya, tidak ada choice. Dia memang respon terhad. Maksudnya pelajar memang kena mahir, memang kena faham, memang kena ingat betul-betul. Okey, untuk bahagian B, konstruk yang ditanya dia lebih tinggi. 4 soalan sahaja membawa markah 50%, tetapi konstruk yang ditanya daripada memahami sampailah kepada kemahiran mencipta. Okey. Sebenarnya kemahiran mencipta ni telah ditanya pada kertas 2, di mana mereka terpaksa menghasilkan satu sistem web base. Ya, satu sistem yang pada pandangan saya dari peringkat diploma yang web base yang ada database, sistem berasaskan database, dan jenis respon dia terbuka. Tapi masih boleh ditanya dalam bertulis ini. Okey. Okey.
kepada yang saya difahamkan ada pelajar-pelajar yang baru habis paper geografi sebenarnya. Jadi mereka baru nak mula study. Jadi kita review balik apakah bidang-bidang yang perlu awak kuasai sebelum masuk periksa. Okey. So apakah bidang dia? Antaranya tingkatan 4 kita ingat balik pengatur caraan, pengkalan data, interaksi manusia dan komputer. So untuk tingkatan 5 yang perlu dikuasai ialah perkomputeran, okey, pengkalan data lanjutan dan pengatur caraan berasaskan web. Yep. So kita tengok terus kepada soalan yang pertama. Di bawah tajuk pengatur caraan. Dah ready ya? Okey. So soalan dia, jadual 1 ini menunjukkan jenis-jenis data. So P, Q dan R. P ialah data dalam bentuk ruang kosong, teks, perkataan atau nilai yang mengandungi susunan aksara atau simbol. Q, data dalam bentuk pilihan iaitu memilih satu daripada sesuatu yang benar atau palsu. Dan R terdiri daripada semua nombor yang mempunyai titik perpuluhan atau bahagian pecahan. Okey, bagi soalan seperti ini, bila kita tengok je soalan, jangan sibuk nak menjawab. Cari dulu hint-hint dalam soalan. Okey, apakah hint-hint dalam soalan? Sebenarnya cikgu dah boldkan. Apa hint dia tu? Amar, boleh jawab apakah hint-hint dalam soalan ni? Ya. Hint dia yang untuk P tu, Ya. dia ada tulis teks perkataan. Okey, teks perkataan. Lagi? Hint apa lagi? Yang untuk yang Q tu dia memilih yang benar atau palsu. Okey, bagus. Yang benar dengan palsu. Lagi? Yang R tu nombor yang mempunyai titik perpuluhan atau pecahan. Ya, bagus. Memiliki titik perpuluhan dan pecahan. Tapi jangan syok sangat dengan clue di sini. Sebenarnya kita kena tengok dulu soalan utama dia, iaitu dia menunjukkan kepada jenis-jenis data. So, dalam jenis-jenis data, ada berapa jenis data yang anda dah belajar sepanjang tingkatan 4-5? Farisha. 6. Cikgu kalau tanya saya tu menggigil saya, cikgu. Farisha, boleh jawab? Tadi ada orang kata 6 tadi. 6. Okey, 6. Kalau 6 tu, cuba namakan. Farisha, boleh on Farisha, mic? namakan. Okey. Ada boolean, Ada boolean, ada string, string, lagi, double, float, float. Okey, tak apa. Cikgu, kita review balik. Cikgu faham ada yang tak review lagi kan? Okey, jenis data yang kita dah belajar ada 6. Ini dalam pengatur caraan Java. Dalam pengatur caraan bahasa lain, lainlah pula. Okey, Java, integer, float, double, char, string dan boolean. So, kita kena ingatlah apa tu integer. Kenapa cikgu tunjukkan jadual ini? Siapa yang dekat dalam di luar sana boleh tengok buku teks tingkatan 4, muka surat 57 dan 58. So, kenapa? Nak beli buku teks ke sekarang? Saya tengah tengok buku teks cikgu. Okey, integer, float, double, char dan string. Kemudian kena ingat juga mengenai kapasiti ingatan komputer. Okey, petua cikgu, kalau kita study satu soalan, kita jangan fokus kepada tajuk itu saja. Kita boleh belajar tajuk-tajuk yang lain yang ada dalam tajuk jenis-jenis data. So, bila kita dah tahu, jadi kita patah balik. So, data dalam bentuk ruang kosong ialah di sini apa? P. Irsyad? Apa P? Jawab. Apa? P. Jenis data P ialah string. String. Kalau Q? Jenis data bagi Q ialah boolean. Boolean dan R? Jenis data bagi R ialah float. Float. Okey, kita tengok jawapan dia betul ke tidak. So, jawapan dia ialah string, boolean dan float. So, sebenarnya ada satu lagi data iaitu nama dia double. Jadi, boleh jawab salah satu. Okey. Untuk dapat markah. Berpeluh Irsyad jawab tadi, cikgu. Irsyad, cikgu kat sana garang ke? Irsyad? Jujur je, jujur. Dia tak nak jawab. Okey, tak apalah cikgu, kita simpanlah soalan tu. Okey cikgu, teruskan. Okey, saya teruskan ya. Okey, untuk soalan seterusnya, ini adalah kepada menunjukkan penyataan bagi suatu pemboleh ubah. Baik. Pemboleh ubah tu apa, Akmal? Cikgu, kalau cikgu tanya saya ni, my brother, Danny Shaikal. Pernah dengar tak apa pemboleh ubah? Ada cikgu, dalam chemistry ada, fizik ada, sains ada. Apa pemboleh ubah? Pemboleh ubah tu, Danny Shaikal, help me lah, help your brother lah. Okey, Haikal, Haikal, come on tolong. man.
Benda yang berubah-ubah. Okey, Yeah, itu saya nak jawab. Okey, tengok dah faham kan? Okey. So, Mana bagi buku suatu teks saya pun tadi? boleh ubah. Okey, suatu pun boleh ubah, kita kena tengok juga kepada bahan rangsangan dia, iaitu nama pun boleh ubah, dana koperasi, jenis data dia double, nilai dia RM20,000. Yap. Okey, sebenarnya ada kesilapan sikit di sini. Sepatutnya dana koperasi ni kalau dia dana koperasi dia rapat dan dia huruf kecil semua. Dana koperasi. Mungkin ada kesilapan teknikal tadi kan. Okey. So kemudian jenis data dia ialah double dan nilai dia RM20,000. So soalan dia, bila kita tengok soalan, kalau macam cikgu, apa cikgu buat? Cikgu akan baca dulu soalan. Baru kita tengok kepada rajah ataupun bahan-bahan rangsangan yang lain. Jadi kita tuliskan pengisytiharan bagi pemboleh ubah tersebut. Ini dia punya hint dia. Kan? So, soalan cikgu. Apa sinteks bagi nak tulis pengisytiharan bagi suatu pemboleh ubah? Siapa ya? Siapa yang boleh jawab lagi? Cikgu Rashid pula. Rashid. Cikgu Rashid, silakan. Cikgu Rashid, silakan. Jangan malu Cikgu Rashid. Okey. Ya, cikgu. Apa sinteks dia? Jenis data, Dia kena ada jenis data. Kemudian ada nilai, ada nilai pemboleh ubah. Okey, lagi lepas tu ada nama pemberi ubah. nama pemboleh ubah. Okey, kemudian itu saja. Itu saja. Okey, betul untuk pengisytiharan sebenarnya memadai dengan jenis data dan juga nama pemboleh ubah. Tetapi kita kena tengok juga kepada bahan rangsangan, iaitu bahan rangsangan dia bagi kita nilai. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena masukkan juga dengan bahan rangsangan untuk dapatkan markah penuh. Cikgu Rashid baik boh. Okey, iaitu double dana koperasi macam cikgu takat tadi, dia ada kesilapan sikit di sini. Dana koperasi sama dengan RM20,000. Ya. Dalam programming dia tak ada jarak-jarak RM20,000.00. Okey, kenapa kita kena letak perpuluhan kosong-kosong? Farisha, kenapa kita kena letak? Kenapa tak letak berdasarkan bahan rangsangan saja? On mic, mic on. On mic, on mic. On mic. Sebab dia punya jenis data. Jenis data dia apa? Jenis data dia double. Yes, good. Sebab bila jenis data double, dia adalah bentuk perpuluhan. Jadi bila perpuluhan, kalau awak tak letak tu, maksudnya kurang tepat lah. Jadi kalau kita letak, dia lagi tepat. Habiskan dia, matikan dia statement dengan semicolon. Okey. Ini pengisytiharan dalam pengatur caraan Java. Okey, baik. Seterusnya cikgu sebelum cikgu nak ke seterusnya. Cikgu, saya nak cari saya punya buku teks tadi tingkatan 4 tu. Manalah saya letak cikgu Cikgu jangan risau, kita berhenti rehat dulu bagi saya cari dulu buku teks sains komputer. Kita berhenti rehat selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Cikgu, mana saya letak buku teks saya cikgu Aduh. Saya suka subjek sains komputer kerana subjek ini adalah antara subjek yang paling relevan kita pelajari di dalam dunia yang serba-serbi moden ini. Antara perkara yang saya pelajari di dalam subjek ini ialah cara untuk mengelakkan diri daripada ancaman jenayah siber. Malahan mungkin suatu hari nanti saya boleh menyumbang kepada negara di dalam bidang seperti sistem rangkaian dan keselamatan rangkaian. Saya suka membuat permainan dan laman web. Selanjutnya, ia mempunyai peluang pekerjaan yang lebih tinggi. Saya dapat mempelajari asas sains komputer untuk memudahkan saya melanjutkan pelajaran di universiti. Saya berharap untuk subjek sains komputer ni saya dapat A+ lah untuk exam SPM yang akan saya jalani pada 25 hari bulan Mac ni. Dan saya berharap dengan Didik TV dapat membantu memberi tips dan teknik menjawab yang berkesan bagi subjek sains komputer agar saya dan rakan-rakan saya dapat menjawab subjek sains komputer kertas pada 25 hari bulan ni dengan mudah dan lancar. Okay, so saya mengucapkan good luck pada semua orang yang mengambil sains komputer, iaitu subjek terakhir yang akan pada SPM pada tahun ini. Right, lagi 5 hari sahaja bagi anda semua calon-calon SPM akan mengambil ataupun menduduki subjek sains komputer ini cikgu Tapi jangan risau,
hari ini cikgu dia akan bantu anda semua untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Cikgu, jangan marah-marah. Kita sambung, cikgu. Cikgu bukan marah tau. Suara cikgu memang serius sikit. Ya, cikgu takut. Tak apa, dia kalau takut tu dia cepat ingat. Okey. Menunjukkan borang pengujian output soalan ini. So, kalau kita tengok soalan, mungkin kita rasa, kita tengok bahan jadual ni, mungkin kita rasa apa benda dia nak tanya ni kan? Apa benda? Apa benda nak tanya ni? Jadi pertama sekali, baca soalan dulu. Baca soalan. So, kenal pasti jenis ralat yang dikesan. Baik. Jenis ralat yang mungkin dikesan. So, nak jawab soalan ni, kita kena tahulah dulu teori jenis-jenis ralat. Yep. So, sebelum tu kita tengok dulu kepada bahan rangsangan dia, iaitu input uji dia Khairul, output dijangka dia Hello Khairul dan output yang diperolehi ialah Khairul. So, agak-agak, apa jenis ralat ni? Amar. Ralat logik, cikgu. Maaf. Ralat logik dia cakap. Ralat logik. Okey. Jenis ralat lain yang mungkin dikesan? Ralat masa larian. Ralat masa larian. Kenapa awak cakap dia ralat logik? Ralat logik tu sebab output yang dia peroleh tu tidak tepat. Output yang dia peroleh tidak tepat. Okey, bagus. Sebenarnya saya suka tanya pelajar macam tu ya, supaya mereka review balik apa yang dia belajar. Betul. Jadi saya tanya tu sebenarnya anak-anak kat luar tu boleh juga menjawab dalam hati. So ralat logik ialah ralat di mana output sepatutnya tidak sama dengan output sebenar. Okay. Dan ralat sinteks pula melibatkan salah ejaan, lupa semikolon, keli bracket, dan tidak istihar pemboleh ubah. Okey, dia termasuk dalam kategori ralat sinteks. Dan ralat masa larian pula ialah salah guna nilai. Salah guna nilai dan juga jika dibahagikan dengan kosong. Itu merupakan ralat masa larian. Contoh soalan. Contoh soalan seperti ini. Okey, bila kita tengok soalan ini, okey, memaparkan segmen atau cara pengiraan luas segitiga yang mempunyai ralat. Jadi confirm soalan ini masuk dalam ada ralat. So tak perlulah kata tak ada ralat. Kenal pasti kena jawab tak ada ralat. Sebab dia dah cakap dah ada ralat. So, bila kita tengok kepada soalan ini, cuba tengok rajah ini, apakah yang anda rasakan ada ralat? Ralat ni macam satu kesalahan lah. Ya? Okey. Bukan lalat tau. Ralat. Yang itu saja tu saya baru belajar semalam, cikgu. bukan lalat, ralat. Yap. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya, sebab saya pun selalu campur kan, error kita panggil. Apa error yang ada? Okey. Bukan error error. Error. So, tu cikgu saya nampak Aiman Mustaqim angkat tangan tadi. Okey. Sila Aiman. Apa ralat yang awak dapat kesan? Ralat yang saya dapat kesan kat sini ralat sinteks. Yelah, yang mana satu? Dekat sistem output.println. Ni, di sini. Di sini. Ralat sinteks. Apa ralatnya? Ralat sinteks. Apa yang ralatnya? Di kawasan mana ralatnya? Dekat luas sama dengan segitiga. Luas sama dengan segitiga. Okey, di mana ralatnya? Apa ralatnya? Luas segitiga. Okey, luas segitiga. Kenapa? Sebab tak tahu nilai. Sebab tidak diisytiharkan. Bila tidak diisytiharkan, kalau kita tengok balik nota tadi, okey, nota tadi jika tidak diisytihar pemboleh ubah masuk dalam kategori ralat sinteks. Jadi sebab itulah dia dalam jatuh atas kategori ralat sinteks. Namakan jenis ralat, jawapan dia ralat sinteks. Okey, sebenarnya ada satu lagi ralat dalam soalan ini. Oh, ada lagi satu, cikgu. Ya. Irsyad angkat tangan juga, cikgu. Sila Irsyad. Irsyad, tadi nak jawab. Apa tadi tu? Irsyad, apa satu lagi error? On mic Irsyad. Kalau tak tahu, tanya sebelah tu, yang kawan tadi tu. Ralat masa larian, cikgu. Ralat masa larian. Okey. Mana satu? Mana satu barisan sinteks yang menunjukkan ralat masa larian? Integer sama integer tapak sama dengan X. Ya, di sini. Okey. Sebab apa? Sebab kita tengok balik kepada nota kita, ralat masa larian ialah salah guna nilai. Okey, bila salah guna nilai, kita tengok balik soalan, nampak sepatutnya dia letakkan nombor. Okey. Letaklah apa-apa pun kan, 5 ke 10 ke 11 ke, tapi dia letakkan X. X tu bukan nilai, bukan integer. Jadi, dia dah jatuh atas kategori ralat masa larian. Okey, dapat tak? Dapat, cikgu.
Nak pandai ke tak dapat ke, kena dapat juga air. Ya, cikgu. Okey. Seram. Okey. So, soalan seterusnya. Ialah struktur kawalan ulangan. Ya. So, dalam soalan macam saya cakap tadi, dia respon terhad kan. Dia respon terhad walaupun dia menguji konstruk mengingat dan mengingat atau memahami, tapi dia boleh uji pada peringkat yang lebih tinggi. Aras kesukaran dia tinggi. Jadi ini jatuh kepada aras kesukaran yang tinggi. Okey. Jadi struktur kawalan ulangan ni, ini kawalan ulangan jenis apa? Cikgu suka tanya tajuk atas tajuk. Okey. Haikal. Ni kawalan ulangan jenis apa? Yang ni 4. 4? Yang awak dah belajar. 4? 4Y, 2Y. 4Y dengan 2Y. Okey, apa beza, sebelum tu apa beza 4 dan 2Y? Apa beza 4 dengan Y? Bila masa kita nak guna 4, bila masa kita nak guna Y? Ada yang declare statement dulu, ada yang pembilang dulu, ada yang syarat dulu. Okey. Bagus. Jawapan tu boleh diterima. Tapi ini salah satu tips untuk nak tahu bila masa kita nak guna 4, bila masa kita nak guna Y. Sebenarnya dua-dua adalah benda yang sama, perkara yang sama. Kita boleh gunakan 4 atau Y pada struktur kawalan ulangan. Tapi jika kita nak gunakan 4, secantiknya sekiranya ulangan itu kita ketahui ada nilai. Contohnya macam ini, dia dah tetapkan nilai. Jadi cantiknya kita gunakan 4. Tapi kalau bila masa kita nak guna Y, so bila masa contohnya macam masukkan -1 jika hendak keluar. Itu kita gunakan Y. Ini sampingan lah tapi ini soalan sebenar dia. Dia tanya, nyatakan berapa kali lelaran. Apa pula lelaran tu? Okay, dalam bahasa Inggeris dia iteration. Interaction. Bukan interaction, iteration. Iteration. Lelaran. Okey. Cikgu pun sebenarnya baru belajar perkataan ni. Sebab cikgu belajar dalam bahasa Inggeris kan. Dan diorang sains komputer belajar dalam bahasa Melayu. Okay. Jadi banyaklah perkataan cikgu pun masih juga belajar. Iteration. Okay. Lelaran. Ataupun dalam kata pasar dia ulangan. Dia ada kata pasar dia, kata standard dia kan. So ulangan. So berapa kali lelaran ataupun ulangan berlaku dalam struktur kawalan ini? Okey, Amar silakan. 5 kali cikgu. 5 kali. Okey, macam mana awak dapat dia 5 kali? Awak guna kaedah apa? Dia tulis kat situ I sama dengan 0 kan? Yes. So X sama dengan 10. So bila dia masuk kat syarat tu I kurang pada X. Yep. So I tu memang kurang pada X. Lepas tu dah print, lepas tu dapat masuk I tambah 2. Dia jadi sekali, masuk sekali. Tadi dah sekali, lepas tu jadi 2 kali. Lepas tu bila kurang daripada 10 juga tambah lagi 2 sampai 5 kali. Okey. Itu Amar terang secara ringkas lah kan. Jadi cikgu nak terang juga secara rajah. Okey. Bila kita jumpa soalan ni, kebanyakan pelajar dia boleh jawab sebab dia pakai congak. Yang Terra Max memang boleh jawab sebab dia logik kan. Tapi jangan cuba buat andingan tidak diingini. Sebab kadang-kadang tu bila kita pakai orang panggil pakai target je, pakai teka je kan. Okey. Tembak je. So kadang-kadang mungkin tak tepat. Jadi cara yang terbaik kita buat satu table dipanggil semakan meja. Jadi kita letakkan X tu ialah 10. Kita dah dapat kan X 10. I ialah 0, I 0 dan I lebih kecil daripada X. Ini adalah syarat yang diletakkan dalam pilihan ni. Dan kemudian apa yang dicetak. So kita uji satu-satu. Mulakan dengan 10. Sebab apa? Istihar awal dia ialah 10. 10 lebih kecil daripada I lebih kecil daripada X, maksudnya 0 lebih kecil daripada 10. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Kalau nak tahu, kita berhenti rehat dulu. Tak ada cikgu. Oh, pandai ngelak. Okey, 0 lebih kecil daripada 10. Jawapan dia ialah ya. So bila ya, sama macam apa? Cikgu tekan je skrin tu, tekan balik. Tekan balik Okey. Okey. I lebih kecil daripada 10 ya, jadi dia akan cetak 0. Nampak Ini yang saya terangkan apa yang Amar terang tadi. Ya. Okey. 0 ada koma. Koma jangan tinggal. Walaupun nampak simple tapi dia ada bagi arahan tu. Kan kerana koma pula kita hilang markah. So, kemudian lepas dia dah cetak, dia akan nampak ni, I sama dengan I tambah 2. Maksudnya nilai 0 tadi ditambah dengan 2. Jadi nilai I sekarang ialah 2. So dia tanya balik, 2 lebih kecil daripada 10? Ya.
Bila ya, dia cetak lagi sekali 2. Cetakkan 2. Kemudian dia teruskan sebab dia sentiasa looping. Dia sentiasa berulang. Okey, 2 tambah 2, 4. 4 lebih kecil daripada X. Ya. Dan dia cetak 4. Dan seterusnya. 4 tambah 2, 6. Dia tanya balik, 6 lebih kecil daripada 10. Ya. Dan dia cetak balik 6, koma. So, seterusnya 6 tambah 2, 8. 8 lebih kecil daripada 10. Ya. Dia cetak lagi 8. Dan dia tambah lagi 8 tambah 2 jadi 10. So, 10 lebih kecil daripada 10? Tidak. Tidak. Bila tidak, dia berhenti. So, bila dia berhenti, barulah kita tengok soalan balik. Soalan dia kata berapa kali lelaran? So, macam mana kita nak tentukan lelaran? Kita kena bilang lah. Ini dikira 1, 2, 3, 4, 5. Ini dikira 5 kali lelaran. So, apa jawapan output terakhir? Kita ambil kan. Ni. Kalau dia tanya output, jangan jawab satu-satu. Jawab yang terakhir sahaja. Jadi, kalau kita tengok, jawapan dia seperti ini. 5 kali. Dan jawapan dia, ini tadi output. Ingat ya, ada koma ni. Kadang-kadang kan, pelajar pun lupa nak buat koma kan. Manalah tahu hari tu tiba-tiba tukang marking dia zalim sikit kan. Jadi bagi kosong je lah. Sebab satu markah. Jadi output dia kena tepat. Output dia kena tepat. Itu satu markah kan soalan? Satu markah saja output tu. Panjang cari satu markah kan. Jadi rugilah. Kena ikut patuhnya baik. Okey. Okey, boleh saya teruskan? Boleh cikgu, silakan. So, untuk soalan seterusnya ialah soalan ini. Raja Tingga menunjukkan cartagan. Pernah buat tak cartagan? Saya belum sampai lagi tajuk tu, cikgu. Cikgu saya tak ajar lagi. Tak apa. Okey, untuk para pelajar, kalau tak ingat cartagan ni, maksudnya pelajar tak siapkan projek lah. Jadi, semua pelajar sains komputer wajib buat cartagan. Kalau tak buat tu, saya tak buat lah. Maksudnya tak pernah buat projek. So, Raja 3, dia kata nyatakan fasa yang terlibat. So, pada fasa mana yang anda lakukan cartagan ini? Aiman, fasa mana ni Aiman? Fasa pertama. Fasa pertama. Fasa pertama nama dia apa? Fasa analisis masalah. Okey, bagus. Fasa analisis masalah. Okey, kita ulang kaji sikit tentang fasa. Okey, fasa 1, fasa analisis masalah yang anda dah buat masa tingkatan 4. Fasa analisis masalah dengan reka bentuk penyelesaian. Dalam fasa analisis masalah, selain daripada cartagan, apa lagi yang anda laksanakan? Farisha? Apa lagi yang awak buat masa fasa 1? On mic. Okey. Mengenal pasti masalah. Mengenal pasti masalah lagi? Apa lagi awak buat? Ingat balik. Mengenal pasti masalah. Kita buat apa? Kita tentukan objektif. Kita tentukan skop. Kita tentukan juga apa nak guna. Kita pergi interview. Kita pergi temu ramah orang untuk dapatkan apakah keperluan sistem. Itu semua berlaku dalam fasa analisis masalah. Kenapa cikgu ulang kaji perkara ni? Cikgu tunjuk contoh soalan. Jadi soalan bukannya keluar yang itu ya. Mungkin keluar yang apa yang cikgu cakap ni lah kan. Jadi kita kena ulang kaji semualah. Okey. Untuk fasa reka bentuk pula, apa yang terlibat? Biasanya reka bentuk. Reka bentuk database, reka bentuk penomelan, reka bentuk algoritma, semuanya berlaku di sini. Buat carta alih, buat pseudocode, semuanya berlaku di penyelesaian. Dan pada tingkatan 5, mereka dah buat fasa 3, 4, 5. Fasa penyelesaian pelaksanaan penyelesaian, gunakan coding dan uji dan haralat. Ini adalah 2 fasa yang sentiasa awak buat. Dan fasa dokumentasi. So, mungkin ramai yang tak faham fasa dokumentasi. Fasa dokumentasi tu ialah fasa yang report yang awak buat masa tingkatan masa projek. Tingkatan 5 tu, itu dipanggilkan, yang tebal tu, itu dipanggilkan fasa dokumentasi. Awak tulis segala report mengenai apa awak laksanakan daripada 1 sampailah 4. Okey. Sambil-sambil tu kita ulang kaji ya. Boleh cikgu. Okay. Ini tingkatan 4 kan? Tingkatan 4 dan 5. 5. Okey. Sebab projek mereka dia carry tahu sebenarnya. Tingkatan 4 buat separuh, tingkatan 5 dia buat separuh. Okey. Dia habis di tingkatan 5. Okey. So jawapan dia tentulah fasa analisis masalah. Ini sebenarnya soalan bonus. Kenapa saya cakap bonus? Sebabnya awak dah tahu. Pelajar-pelajar dah memang mengalami benda ni. Jadi ni kira macam memang boleh jawab lah sepatutnya. Jadi kena ulang kaji balik lah. Okey. Ya? So
kita terus pergi kepada pengkalan data dan data lanjutan. So, untuk pengkalan data, okey. Soalan ni dia telah bagi jawapan dekat atas ni jawapan. Tapi sekarang ni dia nak suruh kita letakkan ciri manakah yang sepatutnya. So, mencapai, okey, soalan dia padankan ciri-ciri data yang diberi berdasarkan kepentingan sesuatu pengkalan data mencapai kualiti yang ditetapkan. So, kualiti dia ada 3, kualiti data. Kualiti data ada 3, kelewahan, integriti dan ketekalan. So, apakah hint bagi nak jawab apa tu kelewahan, integriti dan ketekalan? So, kita tengok A, apa hint dia? Amar, hint dia apa? Saya juga. Hint dia, yang untuk A tu, memastikan data boleh dipercayai. Boleh dipercayai. Percayai. Dan tidak dipersoal. Kan? Okey, ini hint untuk apa? Ini untuk ketekalan. Ketekalan. Sebab bila ada perkataan boleh dipercayai, boleh percaya, tu maksudnya ketekalan data. Okey, so kalau B, B Irsyad, apa kata kunci dia? Kata kunci untuk B ialah mengelakkan perubahan yang tidak sengaja kepada maklumat. Bagus. Perubahan tidak sengaja lagi. So, memastikan tiada ralat semasa kemasukan data. Okey. Ini hint untuk siapa? Integriti data. Integriti data. Sangat berhati-hati cikgu Irsyad menjawab. Dia pelajar yang berfikir panjang sebelum jawab. Okey. Tu cikgu Rashid tu saya tunggu je. Rashid pula. C, apa kata kunci dia? Mengelakkan pertambahan saiz pangkalan data. Mengelakkan pertambahan saiz pangkalan data? Yap. Lagi dia mengelakkan data yang tidak konsisten. Bagus, yang tidak konsisten. Ini merujuk kepada siapa? Kelewahan data. Kelewahan data. Okey, untuk soalan jenis macam ni, jangan dah dapat 2 terus je buat kesimpulan. Okey, yang ketiga ini. Okay. Jangan ya, jangan. Sebab soalan peringkat KSSM ini, soalan dia tidak meneka. Dia mungkin juga adalah jawapan yang sama. Sebab ciri-ciri bagi tiga-tiga ni dia ada banyak ciri-ciri kan. So, jangan, ini adalah kebetulan. Dia ada 1, 2, 3. Cantik je. Tapi kemungkinan soalan tu merujuk kepada perkara lain. Jadi, kena baca sampai habis untuk dapatkan clue dia. Jadi, apa langkah seterusnya? Kena bacalah sikit nota. Sebelum kita baca nota tu cikgu kan. Apa kata kita minum air dulu cikgu? Nampak cikgu pun macam dahaga sikit. Alright, kita berhenti rehat dulu. Anda semua jangan ke mana. Selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Hanya 10% sahaja mata wang di dunia ini wujud secara fizikal. Ini bermakna 90% lagi hanya wujud di dalam komputer seperti transaksi dalam talian, perbankan dalam talian serta penggunaan kad debit dan kredit. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya dan juga Cikgu Farida dalam subjek Sains Komputer. Apa? Baru tengok? Ya Allah, cikgu dah baru bangun ni cikgu. Tak apa. Kita ada ni last segmen cikgu ni kan untuk bagi subjek Sains Komputer ini. Cikgu, jom kita sambung balik kita punya sesi pembelajaran kita. Okey, tadi kita dah baca nota kan? So kita terus pergi soalan lah. Okey, saya nak tulis cikgu. Okey, soalan seterusnya ialah data. Ini masih lagi melibatkan tajuk pangkalan data, iaitu data yang baik diperlukan untuk menghasilkan maklumat yang tepat dan bermakna. Ciri-ciri data yang disimpan dalam pangkalan data mesti memenuhi kualiti yang telah ditetapkan. So bahan-bahan ayat dalam soalan mesti dibaca ya, jangan pula sibuk saja nak tengok rajah. Baca betul-betul. Dan berikut adalah rekod nombor pendaftaran. So baru kita tengok rajah. Okay, bila lepas kita dah tengok rajah, agak-agak apa benda ni tak nampak lagi rajah tu nak tanya apa? Baca soalan.
Baca soalan. Nyatakan kesilapan kualiti data yang berlaku di dalam jadual atas dan berdasarkan jawapan 1 berikan justifikasi. Okey, ini bentuk soalan yang biasa dia tanya. Yang biasa dia tanya iaitu selepas anda tentukan apa dia kualiti data, dia nak minta anda pula berikan justifikasi. Itu memang itu adalah level-level KSSM lah. Soalan yang sentiasa dia kena tahu sebab apa. Dia kena ada sebab apa. So, kita nak tanya siapa ya, Akmal? Kalau mungkin Amar Ashraf dia dah angkat tangan dah. Cikgu, saya cikgu. Silakan Amar Ashraf. Kenapa suara saya macam tu, cikgu? Jangkit kartun. Okey. Yang untuk bila kita tengok dalam jadual tu, nombor pendaftaran dia ada yang sama tapi nama pelajar dia berlainan. Okey, yang mana satu ya, Amar? Yang skrin ni tak jelas. Saya boleh tolong Amar kat sini kalau saya dapat lihat yang atas sekali tu, cikgu. Ya, yang atas sekali dengan yang 1 2 3. Dan second last. ada yang kedua ni kan? Sama kan? Emilia. Nombor pendaftaran sama, nama pelajar berbeza. Ya. Ini kualiti data yang tidak baiklah. Kalau kualiti data yang baik, nombor pendaftaran dia mesti boleh membezakan bagi setiap pelajar. So bila nombor pendaftaran sama, so bila kita tekan nanti kan, bila kita buat carian, tiba-tiba error lah. Dia tak dapat detect. Nak keluar yang mana ya? Nak keluar Azin ke Emilia? So ini kualiti data, merujuk pada kualiti data jenis apa? Integriti data, cikgu. Ya, bagus. Integriti data. Kenapa? Sebab integriti data sebab data dia tak tepat. Data tak tepat. Jangan jawab lagu tu lah. Jawab dalam ayat yang panjang dan biasakan jawab biar merujuk kepada bahan ransangan. So, kepada rajah. Jangan jawab terlalu umum. So maksudnya saya ulang balik lah. Nombor pendaftaran yang sama tapi nama pelajar yang berbeza. Bagus. Jadi maksudnya awak dah gunakan balik kepada rajah, merujuk rajah. Bila kita jawab justifikasi, pastikan jangan cuba jawab orang kata ikut teori. Dia kena cuba ulas berdasarkan rajah tersebut. Rajah yang diberi. So bila kita ini contoh jawapan iaitu integriti data, nombor pendaftaran yang sama mempunyai nama pelajar yang berbeza. Tapi kalau katalah integriti data, lepas tu bagi maksud integriti data, memang tak hilanglah 2 markah. Sebab kita justifikasi mestilah berdasarkan rajah ataupun bahan ransangan yang diberi. Okey? Boleh So seterusnya ERD. Rajah 4 menunjukkan gambar rajah perhubungan entiti, ERD, Entity Relationship Diagram. So, tengok rajah dulu. So, soalan dia mudah saja. Tapi sebelum nak jawab soalan tu, cikgu nak review balik mengenai ERD. 5 perkara wajib ada dalam ERD. Dia bukan 5 rukun kan? 5 perkara wajib yang perlu ada pada ERD. So, Farisha, apa 5 perkara wajib yang perlu ada pada ERD? Alamak, cikgu tanya saya pula. Farisha, on mic boleh? Okey. Perkara wajib kena ERD, attribute, entity, dia punya hubungan, lagi 2. Kekardinalan, lagi 1. Lagi 1. Ni kita panggil apa? Lagi 1 ialah kunci primer. Primer. 5 perkara ya. Entity, attribute, set hubungan, cardinality dan juga kunci primer. Farisha macam saya, primer. Mereka ni kadang-kadang dia macam apa orang kata tahu tapi terlupa nama. Okey. Jadi soalan dia itu kita review ERD kan. Jadi tapi soalan dia senang je. Namakan entiti-entiti yang terlibat. So mana satu entiti ni? Rashid, mana satu entiti dalam rajah ni? Cikgu Rashid, agak terkejut di situ ya. Belajar dengan buku. Okey, macam mana kita nak kenal entiti yang bersegi 4 Segi 4 ni adalah entiti. So, ini kita panggil apa? Akmal, panggillah seorang. Panggil seorang? Fuad, sini.
Yang sini. Saya ingat yang kat depan. Okey. Sorry. Kita tanya ni lah. Irsyad. Irsyad. Ini kita panggil apa, Irsyad? Irsyad on mic, Irsyad. Boleh onkan mic? Attribute, cikgu. Attribute, bagus. So, mana satu kekardinalan? Ada tak kekardinalan dalam rajah ini? Tak ada. Tak ada. Dia tak tulis tapi kita tahu apa kekardinalan dia. Okey, untuk soalan seterusnya, soalan yang sama lagi tapi kali ini dia tanya, kenal pasti kekardinalan yang wujud. Haikal, apa kekardinalan yang wujud? Ya. Many to many, cikgu. Many to many. Okey. Boleh jawab dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu, tak ada masalah. Tapi kalau jawab dalam bahasa Inggeris, pastikan ejaan tu betul dan tak lari. Jangan jawab man to many pula kan. Jawab many to many, many to many. Okay. So, many to many ialah, ataupun dalam bahasa Melayu dia ialah banyak ke banyak. So, macam mana kita nak cam banyak ke banyak? Macam mana nak cam? Sebab tu Aiman, dia dah tak sabar dah tu. Aiman. Ya, Aiman Mustaqim. Cikgu dia sedih, cikgu. Kenapa cikgu tak panggil dia? Sebab tu aku mahu kena tolong saya. Kalau nak tahu. Kalau the many to many, dekat yang tengah tu, dia ada kotak. Dia jadi kotak. Ada kotak. Itu je? Lepas tu ada atribut yang... Okey, baguslah. Ada Bolehlah. Boleh bagi diterima kedua-dua jawapan entiti. Kalau bila kita tengok ni, kita kena ingat balik kekardinalan yang ada ialah one to one, one to many dengan many to many. Banyak ke banyak. So, macam mana nak cam? Ada kotak dan ada atribut bagi kotak ini. Ada atribut bagi kotak ini. Jadi, hubungan dia ialah many to many. Ataupun banyak ke banyak. Ditakdirkan tak ada kotak. Ni, tak ada kotak. Tinggal ini je. Tapi ada atribut. Juga masih dalam kategori many to many. Okey. Dapat cikgu. Cikgu bukan nak kata apalah kan. Kalau saya nampak kan, mungkin cikgu kalau nak memberi rumusan mengenai subjek ini, atau mungkin cikgu ada lagi? Ada satu soalan lagi sebenarnya. Boleh cikgu. Okey. Ini ialah mengenai ciri-ciri normal form. Okey. Ini soalan yang agak familiar yang keluar biasanya. Jadi ciri-ciri ni kena ingat baliklah fakta-fakta tentang normal form. So kita ada first normal form, second normal form and third normal form. So ciri-ciri dia yang ini mempunyai kebergantungan fungsi sepenuh, mempunyai kebergantungan fungsi transitif dan tiada kebergantungan fungsi separa. So ciri-ciri ini merujuk kepada kebergantungan terdapat dalam penamelan mana? Mana Danish? 2NF cikgu. 2NF. Kenapa 2NF Danish? Sebab masih ada fungsi transitif. Ya, bagus. Masih ada fungsi transitif. So kepada pelajar yang rasa macam tengok soalan ni macam dah dah nak tercirit kan. Sebabnya ya Allah aku tak study lagi. So jangan lupa baca nota balik tentang 1NF, 2NF dan 3NF. Okey. Boleh saya terus lagi? Boleh cikgu. Kita ada lagi sedikit masa lagi. Silakan cikgu. So kita pergi kepada soalan ini soalan iaitu menyatakan fungsi agregat dalam SQL. Okey. So fungsi agregat dalam SQL dia bagikan ada jawapan, pilihan jawapan dan dia bagikan soalan. So kat mana kita nak letak? So boleh tak tolong saya jawab? Boleh sesiapa bantu cikgu? Okey Amar, silakan. Okey. So yang mengembalikan jumlah nilai medan tu sum. Yang mengira bilangan rekod tu count dan nilai tertinggi tu adalah max. Okey, apakah kata kunci yang awak gunakan untuk untuk mengecam itu adalah sum, itu adalah count dan itu adalah max? Okey, kalau macam sum tu dia jumlah nilai medan. Ya, jumlah nilai medan. Tertentu. Okey. Sebab pelajar banyak confuse antara sum dengan count. Dia kata count pun boleh juga kan. So, sum macam kalau count tu maksudnya macam kita kira. Count tu kan dalam bahasa Melayu kira. So dia mengira bilangan rekod. Ya, bagus, mengira bilangan rekod. Okey. Dan max, apakah kata kunci dia? Max tu nilai tertinggi sebab dia maksimum. Ya, nilai maksimum. Bila nilai tertinggi dia nilai maksimum. So, yang dua lagi ni apa? AVG dengan min. Rashid? Maaf ya. Kita pergi kat Rashid. Rashid, apa tu AVG dengan min? AVG tu apa? Untuk kira
Min tu untuk kira minimum. Minimum. Okey, AVG? FG tu untuk quality. Purata Dia punya kata kunci dia purata AVG ni, dan min ialah nilai yang terendah ataupun minima. So, boleh lagi saya teruskan ya? Cikgu, saya minta maaf sangat cikgu. Tapi mungkin cikgu boleh rumuskan apa yang kita belajar hari ini dan juga harapan cikgu sendiri mengenai subjek ini kepada calon-calon SPM yang mengambil subjek sains komputer ini. Secara ringkas cikgu. Secara ringkas ya. Silakan. Cikgu nak ucapkan terima kasihlah sebab TV Didik jemput cikgu. Alright. Dalam masa yang sama kita nak pelajar-pelajar cikgu nak ingatkan balik tengok balik buku teks, apakah terma-terma yang ada dalam buku teks. Okey. Sebab kadang-kadang pelajar ni dia banyak rujuk tapi dia tak baca buku teks. Jadi tolong baca buku teks dan tengok balik terma-terma untuk bagi setiap bidang tersebut, dan tengok balik semua rajah-rajah yang ada dalam buku teks. Dalam buku teks tu rajah tu sangat penting. Kadang-kadang soalan adalah berkitar kepada rajah yang ada dalam buku teks. Mereka tak ubah banyak sangat. Okay? Dan ingat kembali langkah kerja yang dilakukan dalam projek. So walaupun projek itu dah lepas, dah habis dah, tapi kena ingat balik apakah langkah-langkah yang pernah dilaksanakan sepanjang projek tersebut. Dan jangan panik. So bila tengok soalan tu rasa-rasa macam, aku tak pernah tengok. So jangan panik, tarik nafas, cuba jawab sebaik mungkin. Pilih jawapan yang paling sesuai. Jangan tinggal kosong. Pilih jawapan yang paling sesuai dan rancanglah masa dengan baik. Baik. Alright. Terima kasih cikgu, dan saya mewakili tim produksi Didik TV mengucapkan selamat maju jaya kepada kawan-kawan kita daripada SMK Teraulak Selatan dan juga Maktab Tentera Diraja. All the best, insya-Allah anda semua akan mendapat keputusan yang cemerlang dan yang sedang menyaksikan kami di Didik TV. Sekali lagi cikgu, terima kasih. Alright, kepada anda semua, insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam Road to Success SPM 2020. Saya Akmal Nazri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya Syafiqah Zita binti Osman, ibu pada Aina Izzati Husna. Berharap calon SPM tahun ini termasuk anak saya dapat menjawab soalan-soalan SPM dengan baik dan mencapai keputusan yang cemerlang. Assalamualaikum. Saya Suzana binti Jamil, ibu kepada Nur Amira Natasha yang menduduki SPM tahun 2020. Mengucapkan dan berharap anak saya serta calon-calon SPM dapat menjawab soalan SPM dengan baik. Saya yakin mereka semua akan mencapai kejayaan dengan cemerlang. Didik TV KPM